Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua anak-anak cikgu tingkatan 4 dedikasi 4 Gemilang 2021. Okey, walaupun cikgu tak kenal lagi kamu, okey, tak pernah jumpa lagi kamu, okey, pada tahun ni 2021. Ini adalah kelas yang pertama kamu dengan cikgu. Okey, diharapkan kamu lebih bersemangat walaupun kita tak pernah lagi bersua muka. Okey, jadi untuk hari ini, okey, untuk kelas pertama cikgu ni, okey, kita pergi kepada sejarah tingkatan 4 KSSM. Okey, kalau kamu dah dapat buku teks tingkatan 4, okey, kamu dah tengok belum? Okey, apa yang ada dalam isi kandungan sub-sub topik ataupun topik yang kamu akan belajar dalam tingkatan 4. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada bab 1, iaitu bab tentang warisan negara bangsa. Okey, jadi semua dah ada buku teks kan? Kamu dah dapat minggu ni ke minggu lepas, okey, buku teks sejarah. Jadi apa yang cikgu nak, setiap kali kelas cikgu, kamu buka buku teks kamu, okey, supaya kamu lebih faham apa yang cikgu akan ajarkan. Dan okey, kita sama-sama kita tengok buku teks awak. Okey, cuba kita pergi kepada kandungan. Okey, muka hadapan sekali kandungan. Kalau awak tengok, awak selak buku teks awak tu, ada berapa bab? Ada 10 bab. Okey, ada 10 bab yang akan awak belajar daripada bulan Januari ni sampai hujung tahun. Okey, ada 10 bab yang kita akan habiskan. Jadi bab yang pertama iaitu tentang warisan negara bangsa. Okey, bab yang kedua tentang kebangkitan nasionalisme. Bab yang ketiga tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, seterusnya bab keempat. Bab keempat adalah tentang era peralihan kuasa British di negara kita. Bab yang kelima tentang Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Bab yang keenam adalah tentang ancaman komunis dan peristiharan darurat. Okey. Seterusnya bab yang ketujuh adalah tentang usaha ke arah kemerdekaan. Kemudian bab yang ke-8 adalah tentang pilihan raya. Bab yang ke-9 tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan bab yang terakhir adalah bab 10 tentang Pemasyuran Kemerdekaan. Jadi ada 10 bab, okey, yang akan kita kupas, yang akan kita belajar, okey, sepanjang 1 tahun, okey, untuk tingkatan 4 ni. Okey kelas, jadi untuk bab yang pertama hari ini, okey, tajuk dia adalah tentang warisan negara bangsa. Okey, dalam bab yang pertama ini ada 4 subtopik. Okey, ada 4 subtopik, iaitu yang pertama 1.1 adalah tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, 1.2 okey, tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. 1.4 peranan pemerintah dan rakyat. Jadi untuk hari ini, untuk kelas kita hari ini, okey, cikgu hanya akan kupas 2 subtopik saja. Okey, dan 2 subtopik lain kita akan pergi kepada kelas seterusnya lah. Okey, jadi untuk hari ini adalah kelas kita. Cikgu akan ajar tentang 1.1, apa dia, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, dan juga 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey kelas, jadi untuk subtopik yang pertama pada hari ini adalah tajuk dia tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi sebelum kedatangan kuasa Barat, okey, telah muncul masyhurnya kerajaan Alam Melayu pada waktu itu yang telah membina negara bangsanya sendiri, okey, dan mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap
berdasarkan sesebuah kerajaan. Jadi kehebatan dan keagungan kerajaan alam Melayu adalah seperti kerajaan apa? Kalau awak tengok dalam buku tu. Okey, yang dulu-dulu kerajaan alam Melayu, contohnya satu kerajaan yang hebat, okey, iaitu kerajaan Funan, kerajaan Champa. Kemudian kerajaan apa? Kerajaan Kedah Tua, Gangganegara, okey, Sriwijaya. Lagi apa lagi? Okey, Angkor, Majapahit. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh apa? Kerajaan alam Melayu. Jadi dia berkembang berkembang ciri-ciri negara bangsa dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Okey, contohnya kerajaan apa? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan Kesultanan Johor Riau, okey, pada abad yang ke-15 dan 16. Okey, jadi kita pergi kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, pembentukan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu, kerajaan alam Melayu berbeza daripada yang berlaku di barat. Jadi ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut apa? Peredaran masa dan juga keperluan. Okey, jadi dekat sini ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ni dia terdiri daripada 4. Okey, 4 ciri yang utama. Jadi awak ingat senang je. Ada berapa ciri alam Melayu? Okey, ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ada 4. Iaitu apa dia? Raja. Okey, yang kedua undang-undang, yang ketiga wilayah pengaruh dan yang keempat adalah rakyat. Okey, kelas. Kita pergi kepada ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama tadi cikgu kata apa? Ada 4 kan ciri. Ciri yang pertama adalah raja. Jadi raja ni adalah menjadi tunggak utama kerajaan. Okey, raja yang memerintah sesebuah negara. Jadi kedudukan raja ini diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Jadi raja memerintah dan dibantu, okey, untuk memerintah tu dibantu oleh apa? Para pembesar. Jadi raja memperolehi ketaatan daripada rakyatnya. Jadi kita sebagai rakyat mestilah apa? Taat kepada raja. Dan raja ni sentiasa ditaati dan dianggap suci. Okey, pada waktu dulu, okey, raja ni contohnya Raja Champa, okey, telah dianggap sebagai seorang pemerintah yang suci, di mana dia telah dikaitkan dengan apa? Dewa, okey, dengan dewa Siva. Okey kelas. Jadi yang ni adalah ciri yang kedua, iaitu undang-undang. Okey, jadi undang-undang ni dilaksanakan bagi memastikan apa? Bagi memastikan kesejahteraan dalam sesebuah kerajaan. Jadi sesebuah kerajaan ni perlu ada undang-undang, okey, supaya tidak berlaku kucar-kacir. Okey, tak kiralah sesebuah kerajaan ke institusi ke, apa-apa perlu ada undang-undang yang perlu dipatuhi supaya tidak berlaku apa? Tidak berlaku masalah ataupun kacau bilau untuk sesebuah kerajaan ataupun institusi. Okey, jadi undang-undang tersebut dipakai di seluruh apa? Di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi apa? Menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, contohnya apa? Contohnya adalah kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit pada waktu itu telah mengamalkan undang-undang. Okey, undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Kutara Manawa. Okey, jadi undang-undang ini telah digunakan pada kerajaan Majapahit pada waktu itu. Okey, seterusnya adalah tentang wilayah pengaruh yang ketiga. Okey, ciri yang ketiga negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan satu kawasan yang mana rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya adalah kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni dia mempunyai wilayah pengaruh yang luas. Contohnya daripada Sungai Mekong sampailah ke selatan Myanmar, segenting Kra. Itu adalah di bawah pengaruh wilayah kerajaan Funan.
Okey, jadi ciri yang terakhir, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ada 4 tadi, dan yang keempat adalah apa? Adalah rakyat. Jadi rakyat ni merujuk kepada penduduk. Okey, penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada siapa? Yang setia kepada raja, dan kita sebagai rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja. Okey, contohnya, okey, rakyat kerajaan di Sriwijaya membuktikan taat setia mereka kepada raja kerajaan Sriwijaya tu dengan apa? Dia buat apa? Dia meminum, okey, ada upacara meminum air sumpah. Dia minum air sumpah tu sebagai upacara persetiaan. Maksudnya dia setia kepada raja dia, okey. Jadi dia minum apa? Minum air sebagai sumpah setia dia kepada raja. Maksudnya dia tidak akan mendahaka kepada raja. Okey kelas, tadi kita dah belajar tentang apa? 1.1 tadi tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey. Ada 4 tadi, okey, iaitu apa dia? Okey, iaitu raja, lagi apa dia? Undang-undang, kemudian wilayah pengaruh, dan yang keempat adalah rakyat. Jadi kita pergi kepada 1.2, okey. 1.2 adalah tajuknya tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi Kesultanan Melayu Melaka ini telah wujud pada abad yang ke-15. Okey, jadi kita nak tengok, okey, apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri negara bangsa Melayu Melaka. Okey. Kita tengok, okey, yang pertama, okey, yang pertama adalah ciri dia kerajaan. Okey. Kerajaan ni muncul disebabkan adanya wujudnya raja, seorang raja. Okey. Raja merupakan pemerintah tertinggi, okey, dalam sesebuah kerajaan tersebut dan dibantu oleh pembesar. Dan pemerintahan raja ni, okey, diperkukuhkan, okey, dengan sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka pada waktu itu. Okey, jadi ada pembesar 4 lipatan yang membantu raja untuk menguruskan pentadbiran ataupun urusan, okey, kerajaan pada waktu itu, kerajaan Melaka. Okey, jadi empat pembesar 4 lipatan. Apa yang awak tahu? Siapa dia pembesar 4 lipatan ni? Okey, yang terdiri daripada siapa? Bendahara. Kemudian siapa lagi? Bendahara, penghulu, bendahari, kemudian temenggung dan juga laksmana. Jadi ada 4 orang pembesar ini yang terlibat dalam apa? Dalam membantu raja mentadbir negara pada waktu itu. Okey, mentadbir Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebuah apa? Empayar yang terkenal. Jadi selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka telah mula menggantikan, okey, dulu raja, okey, sebab ada pengaruh Hindu Buddha, okey, tapi bila ada kedatangan Islam, dia telah menukarkan gelaran daripada raja kepada sultan. Okey, seterusnya adalah ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah rakyat. Rakyat menumpahkan taat setia kepada siapa? Kepada Sultan Melaka dan mematuhi segala undang-undang yang apa? Yang ada, yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi rakyat Melaka pada waktu itu adalah terdiri daripada 2 golongan, iaitu orang Melayu dan juga orang laut. Golongan diperintah, okey, merangkumi golongan yang merdeka dan juga hamba. Dan kesejahteraan rakyat Melaka ni dijamin oleh siapa? Okey, dijamin oleh sultan. Manakala rakyat pula perlu mengakui kekuasaan seseorang sultan. Jadi maksudnya
rakyat, kita perlu apa? Menunjukkan taat setia kita kepada raja ataupun sultan. Okey, kita tidak boleh apa? Menderhaka kepada sultan. Jadi dekat sini okey, menunjukkan apa? Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan juga ikatan di antara golongan apa? Golongan pemerintah. Siapa golongan pemerintah? Iaitu golongan apa? Siapa? Raja dan juga pembesar. Okey, dengan golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah siapa dia? Iaitu rakyat ataupun hamba. Okey, yang ketiga ciri dia yang ketiga adalah kedaulatan. Okey, kedaulatan adalah apa dia kedaulatan? Okey, kedaulatan adalah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Maksudnya, okey, raja ataupun sultan, okey, dia mempunyai kuasa. Apa? Kuasa yang tertinggi. Jadi kita sebagai rakyat perlulah menunjukkan taat setia dan tidak boleh mendahaka kepada sultan. Okey. Ia merupakan juga apa? Hak mutlak seorang sultan untuk mengawal apa? Mengawal rakyat dan juga wilayah. Jadi Kesultanan Melayu Melaka okey, menunjukkan kedaulatannya diperakui okey, dan diiktiraf oleh siapa? Oleh kerajaan-kerajaan lain. Okey, contohnya kerajaan dinasti Ming. Okey. Kerajaan dinasti Ming ni dia telah menghantar siapa? Laksmana Cheng Ho sebagai utusan untuk mengeratkan lagi hubungan di antara China dan juga Melaka. Jadi dekat situ kita nampak bahawa Sultan Melaka ini diiktiraf, okey, Kesultanan Melayu Melaka ini diiktiraf dan diperakui oleh kerajaan lain, iaitu kerajaan di negara China. Kenapa kita kata dia diiktiraf? Sebab kerajaan dinasti Ming ni telah menghantar Laksmana iaitu Cheng Ho untuk sebagai utusan mengeratkan lagi hubungan China dan Melaka pada waktu itu. Okey, jadi yang keempat, ciri yang keempat adalah wilayah pengaruh. Okey. Jadi wilayah pengaruh ni merupakan kawasan pemerintahan raja yang diterima dan juga diperakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang merangkumi keseluruhan semenanjung tanah Melayu dan juga pantai timur di Sumatera. Jadi wilayah pengaruh ini diperolehi ada tiga cara di mana wilayah pengaruh sesebuah kerajaan itu dapat, iaitu yang pertama adalah melalui penaklukan, melalui penaklukan. Yang kedua melalui naungan, dan yang ketiga adalah melalui perkahwinan. Jadi wilayah pengaruh ini boleh diperolehi melalui tiga cara. Apa dia? Iaitu penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Wilayah pengaruh juga yang luas boleh membuktikan apa? Sesebuah pemerintahan ataupun kerajaan ini berwibawa. Jadi yang kelima, ciri yang kelima adalah undang-undang. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua undang-undang yang bertulis. Dua undang-undang yang bertulis, saya ulang semula, iaitu apa dia? Undang-undang Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-undang Laut Melaka. Jadi undang-undang ini digunakan untuk apa? Untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Dan undang-undang ini juga telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah Kesultanan Melayu kerajaan yang sangat unggul pada waktu itu. Jadi apa dia undang-undang dekat sini? Saya ulang balik semula. Kesultanan Melayu Melaka ada dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang bertulis. Apa dia? Undang-undang Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-undang Laut Melaka. Dan undang-undang ini digunakan untuk apa? Untuk mengukuhkan lagi kerajaan dan juga undang-undang ini juga lah untuk melindungi rakyat. Yang terakhir sekali.
Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang terakhir sekali cirinya adalah apa? Lambang kebesaran. Okey, lambang kebesaran. Apa dia lambang kebesaran? Lambang kebesaran merupakan identiti. Okey, identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan apa? Sultan Melaka pada waktu itu. Jadi lambang kebesaran ini juga menjadikan simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Okey. Contohnya apa dia lambang kebesaran tu? Okey, contohnya adalah contoh adat istiadat, penggunaan warna. Okey, kalau raja selalunya, okey, apa warna yang selalu digunakan? Okey. Warnanya adalah warna kuning. Kemudian nobat. Apa dia nobat? Nobat adalah alat muzik yang digunakan. Okey. Kemudian apa? Cok mohor. Okey, digunakan untuk apa? Mengesahkan arahan daripada sultan. Okey. Okey, itu adalah lambang. Okey, lambang kebesaran yang digunakan pada waktu itu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kelas hari ni apa yang awak belajar, okey, kesimpulannya ada dua subtopik yang awak belajar, iaitu apa dia? Tentang latar belakang okey kelas. Jadi hari ni okey, sebagai kesimpulannya awak telah belajar tentang dua subtopik, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, di mana kamu telah belajar tentang ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Okey, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, iaitu terdiri daripada 4. Apa dia? Raja, kemudian undang-undang, kemudian wilayah pengaruh, dan yang keempat adalah rakyat. Okey, dan juga 1.2 awak telah belajar tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada berapa ciri? Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Okey, so boleh sebutkan apa dia ke-6 ciri negara bangsa kerajaan Melayu Melaka, iaitu apa dia? Yang terdiri daripada yang pertama kerajaan. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua adalah rakyat. Okey, yang ketiga adalah kedaulatan. Kemudian ada wilayah pengaruh. Kemudian ada undang-undang, dan akhir sekali adalah lambang kebesaran. Okey, jadi ada berapa? Ada 6. Okey, ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk kelas yang akan datang, okey, cikgu nak awak buka buku teks muka surat 8. Okey, cikgu nak awak baca dulu, okey, 1.3, iaitu tentang keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, kat situ ada undang-undang apa? Undang-undang Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, awak baca dulu. Kemudian 1.4 nanti kita akan belajar tentang peranan pemerintah dan juga rakyat. Okey, cikgu nak kamu baca dahulu supaya kamu bersedia untuk topik yang akan datang. Okey, sekian kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.